Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhidayah binti Kaus, bernombor matrik A167818. Untuk tugasan kumpulan kali ini, kami akan membentangkan topik yang telah diberikan iaitu mengenai alam sekitar. Sebelum kita teruskan dengan peranan-peranan pelbagai pihak untuk memelihara alam sekitar, mari kita fahamkan dahulu apakah itu pencemaran. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mengatakan bahawa pencemaran adalah satu perbuatan yang mencemarkan atau mengotorkan dengan perbuatan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap. Terdapat 4 jenis pencemaran dari segi pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi dan pencemaran tanah. Yang pertama adalah pencemaran udara. Contoh-contoh daripada pencemaran udara contohnya adalah gas beracun, zarah-zarah yang terperangkap hasil dari asap kenderaan, jerebu dan dari pembakaran terbuka. Yang kedua ialah dari segi pencemaran air. Pencemaran air adalah hasil daripada pembuangan air kumbahan dan sisa-sisa kimia, haba, pembuangan sampah dan sebagainya ke dalam sungai. Yang ketiga adalah pencemaran dari segi tanah. Ia adalah pemusnahan hutan akibat pembalakan, pembuangan sisa-sisa kimia dan sisa-sisa pepejal ke dalam tanah. Kesan pencemaran ini amat dititik beratkan. Hal ini kerana ia mengancam kesihatan manusia, bahkan ia juga memberi kesan kepada kehidupan yang lain. Antara contoh pencemaran yang agak teruk pernah berlaku pada tahun lepas iaitu pada tahun 2019 adalah pencemaran udara di Pasir Gudang, Johor. Ia adalah pencemaran adalah hasil dari pembuangan sisa-sisa toksik yang ditanam di dalam tanah Sungai Kim Kim oleh kilang industri yang tidak bertanggungjawab. Menurut Profesor Dr. Wan Ramli Wan Daud, pensyarah kejuruteraan Universiti Kebangsaan Malaysia, ia adalah tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab menanam sisa toksik di dalam tanah yang boleh mengakibatkan pencemaran udara. Kesannya agak teruk di Pasir Gudang, Johor. Apa yang kita dapat lihat, kesan pencemaran tersebut memberi implikasi yang sangat teruk dari segi kesihatan penduduk, terutama kanak-kanak yang masih bersekolah dan juga penduduk kampung. Ia telah menyebabkan penutupan sebanyak 111 sekolah diarahkan tutup. Dan ia juga menyebabkan sosioekonomi penduduk tempatan terjejas. Kesan bahan kimia tersebut menyebabkan penduduk sesak nafas, pening, muntah-muntah, hilang keupayaan berfikir dan boleh menyebabkan kanser hasil dari bahan kimia yang menyebabkan pencemaran udara tersebut. Seterusnya, kita lihat mengenai pembangunan lestari. Dari mana datangnya pembangunan lestari ini? Ia adalah agenda global apabila PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, memperkenalkan 17 matlamat yang perlu dicapai oleh semua negara bangsa menjelang 2030. Ini bukanlah suatu perkara yang baru. Ia dilancarkan pada tahun 1992 di United Nations Conference di Brazil. Antara matlamat penting dalam pembangunan lestari ini adalah tiada lagi kemiskinan dan kelaparan, kesihatan dan kesejahteraan, pendidikan dan kualiti, keseramataan gender, air bersih, tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan lestari juga berhubung kait dengan banyak hal termasuk norma dan nilai yang cenderung berkembang di dalam tradisi, budaya dan geografi. Pembangunan ini melibatkan pelbagai pihak antara kerajaan yang mengubah serta mengubal dasar kerajaan bagi menjadikan ia realiti. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazli, bernombor matrik A16823. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan peranannya dalam mengurangkan pencemaran alam sekitar di Malaysia. Terlebih dahulu, izinkan saya menerangkan apakah Jabatan Alam Sekitar ini. Jabatan Alam Sekitar Malaysia ini adalah satu agensi kerajaan yang berperanan dan ditugaskan untuk menyelia dan menguruskan flora dan fauna di Malaysia. Fungsi utamanya adalah semestinya untuk mencegah, mengurangkan dan mengawal pencemaran alam sekitar di sekitar negara kita ini. Akta yang digunakan oleh Jabatan Alam Sekitar ini adalah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Akta ini telah dipindah beberapa kali seperti pindaan 2007 dan pindaan 2020.
Akta ini adalah satu rujukan kepada semua perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, saya akan meneruskan lagi kepada isi penting kita, iaitu peraturan-peraturan alam sekitar yang telah diwujudkan oleh Jabatan Alam Sekitar ini. Antara peraturannya ada banyak, tapi dalam video ni saya hanya akan menunjukkan dua sahaja peraturan, iaitu peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014 dan juga peraturan kualiti alam sekeliling bunyi bising kenderaan motor 1987. Jadi tanpa membuang masa, saya akan pergi pada peraturan pertama, iaitu peraturan kualiti udara bersih 2014. Peraturan kualiti udara bersih adalah satu usaha Jabatan Alam Sekitar, iaitu mereka telah mengadakan satu sistem pengawalan pencemaran udara yang menggunakan nilai julat. Nilai julat ini akan ditetapkan pada semua bahan api ataupun bahan pembejal yang dikeluarkan premis yang boleh menyebabkan atau berpotensi mencemar udara. Setiap ciri ataupun kriteria bahan api ini telah disediakan di dalam peraturan ini. Untuk menyebabkan sesuatu premis tertakluk pada peraturan ini, segala premis yang dibuka pada tahun 2014 dan ke atas terus tertakluk pada peraturan ini. Tetapi bagi premis-premis lama yang telah wujud sebelum peraturan ini diadakan, mereka dilonggarkan, iaitu mereka mempunyai tempoh selama 5 tahun dari peraturan ini diwujudkan untuk tertakluk pada peraturan ini. Akan tetapi, jika ada aduan dari orang awam ataupun dari premis sendiri bahawa contohnya premis ini membuat banyak pencemaran udara, mereka akan terus terikat peraturan ini. Dan jika mereka disabit kesalahan, mereka kena atau perlu bayar kompaun yang telah disediakan. Okey, itu untuk peraturan udara bersih 2014. Okey, seterusnya peraturan kualiti alam sekeliling bunyi bising kenderaan motor 1987. Bagi peraturan ini pula, peraturan ini terkait kepada semua kenderaan bermotor yang mempunyai mekanisme di dalam bahagian dalamnya, seperti di dalam bahagian enjin motor dan boleh digunakan di atas jalan ataupun trailer. Peraturan ini adalah berkaitan dengan paras bunyi. Jabatan Alam Sekitar telah menetapkan paras bunyi bagi kenderaan motor untuk memastikan mereka tidak dapat melakukan pencemaran. Sebagai contohnya, untuk kenderaan bermotor beroda 2 atau 3, mereka perlu tertakluk pada peraturan dalam standard A, manakala untuk kenderaan yang melebihi 3 roda, mereka perlu mematuhi peraturan paras bunyi yang berada di standard C. Untuk memastikan mereka mematuhi peraturan ini ataupun kenderaan motor ini mematuhi peraturan ini, pengilang ataupun pemasang perlulah melakukan ujian paras bunyi dan merekod bunyi itu sebelum mereka mengedar atau menjual produk kenderaan motor mereka. Jika mereka gagal untuk melakukan ini, mereka akan disabit kesalahan ataupun dikira melanggar undang-undang atau peraturan ini. Syarikat korporat yang telah kami pilih untuk membicarakan ini ialah syarikat Petronas. Di Malaysia, syarikat Petronas merupakan pengelola utama bagi minyak dan gas. Sama seperti syarikat minyak di luar negara, di luar pesisir pantai selalunya akan menyebabkan ketidakseimbangan ekologi seperti masalah kesihatan dan pembiakan untuk hidupan laut, merosakkan tempat rumpai laut di terumbu karang serta mendedahkan hidupan liar kepada ancaman tumpahan minyak. Oleh itu, syarikat Petronas telah memfokuskan pada teknologi hijau dan mengembangkan penyelesaian masalah dengan penghijauan dalaman. Menurut laporan tahunan Petronas 2019, secara khususnya, syarikat Petronas mempunyai penyelidikan yang sedang dijalankan untuk memperkukuhkan siri polimer yang bersalam dan mudah terurai. Dengan membuat demikian, ia dapat menghalang dan mengelakkan daripada berlakunya pencemaran yang akan mengancam alam sekitar dan hidupan di sekelilingnya. Ini merupakan satu contoh perbuatan yang beretika yang dilakukan oleh syarikat Petronas, di mana perbuatan untuk mencegah dan menghalang berlakunya vandalisme yang akan membawa kepada pencemaran alam sekitar. Menjaga dan melindungi alam sekitar bukan tugas kerajaan semata-mata, tetapi adalah tanggungjawab masyarakat keseluruhannya. Begitu juga syarikat korporat, mereka turut berperanan penting dalam melaksanakan tanggungjawab menjayakan aktiviti memelihara dan memelihara alam sekitar yang telah dirosakkan. Menyahut surat itu, syarikat Petronas antara badan korporat terawal malah sudah sekian lama memperjuangkan kelestarian alam sekitar melalui inisiatif tanggungjawab sosial korporat seperti pelaksanaan program biodiversiti alam sekitar dan pemeliharaan beacon di Bintulu, kawasan pemeliharaan imbak canyon ICCA dan pusat pengajian imbak canyon di ICAC di Sabah. Projek beacon yang dilaksanakan di Taman Negara Simel Hajau sejak 2013 ini telah menempatkan berbola tukar tiruan di perairan Taman Negara tersebut, mewujudkan tempat penetasan telur penyu termasuk membersihkan pantai. Projek ini
telah membuahkan hasil dengan menyaksikan kehadiran penyu-penyu pada setiap tahun ke daratan untuk bertelur. Pemeliharaan hidupan marin merupakan keutamaan penting yang diusahakan oleh projek ini, khasnya untuk memelihara spesies marin terancam seperti penyu, dugong, ikan lumba dan sebagainya. Antara contoh lain, di Terengganu pula, pembabitan kelestarian alam oleh syarikat Petronas dilakukan sejak dari tahun 2005. Melalui usaha sama Persatuan Pecinta Alam Malaysia, MNS, mereka melahirkan projek EcoCare. Projek ini bertujuan untuk memupuk kesedaran dan meningkatkan pemahaman mengenai pemeliharaan alam sekitar dalam kalangan pelajar, guru serta komuniti masyarakat. Melalui projek ini, sebanyak 23,307 pokok bakau yang menjadi keseimbangan ekologi dan biodiversiti di sekitar tepi Sungai Ketih berjaya ditanam oleh para sukarelawan bagi tujuan memelihara alam sekitar. Usaha dan tindakan telah dilakukan oleh syarikat Petronas ini dalam menerapkan budaya kelestarian wajar dicontohi kerana ia dapat memastikan alam sekitar terpelihara sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menjana ekonomi negara. Mengapa vandalisme adalah satu perkara yang bahaya? Vandalisme adalah satu istilah yang diambil daripada vandals, iaitu orang-orang yang pernah satu ketika menyerang Rom hingga terjadinya kemusnahan. Jadi, perbuatan yang mereka lakukan itu digelar sebagai vandalisme. Vandalisme adalah satu perbuatan yang memusnahkan dan ianya pada masa kini telah menjadi satu kebiasaan di dalam karangan orang yang tidak memoral. Jadi, bagi negara Malaysia, dalam mencegah perbuatan vandalisme ini, beberapa agensi telah diwujudkan untuk melakukan undang-undang kecil bagi mencegah vandalisme ini. Antara agensi-agensi itu adalah majlis daerah di kerajaan negeri masing-masing. Contohnya seperti Majlis Perbandaran Hantu Ajaya, Melaka, Majlis Perbandaran Dungun, Terengganu, Majlis Perbandaran Siparegam, Johor. Majlis Perbandaran ini telah ditugaskan untuk membuat peraturan ataupun peraturan ini dipanggil sebagai undang-undang kecil. Kebanyakan majlis daerah di Malaysia melakukan peraturan-peraturan yang sama. Jadi di dalam video ini telah saya simpulkan peraturan-peraturan di seluruh majlis daerah di Malaysia. Antara peraturan-peraturan yang sinonim. Antara peraturan-peraturannya adalah seperti yang pertamanya, mereka tidak boleh mengecat, menconteng ataupun melukis di atas harta majlis ataupun apa-apa juga perbuatan yang sepertinya di atas harta majlis. Harta majlis adalah satu harta benda ataupun kawasan benda yang telah diberi hak oleh kerajaan kepada majlis untuk menjaganya. Jadi kalau contoh kita conteng ke atas, contoh yang senang adalah buat graviti di atas dinding yang di dalam kawasan majlis. So kita akan dikira melanggar peraturan ni. So seterusnya, peraturan yang seterusnya adalah menggali atau mencabut semua tanaman ataupun bunga-bunga, dahan, daun yang telah ditanam dalam kawasan majlis. Contohnya bila kita naik kenderaan berkereta, di tepi kita nampak ada bunga-bunga yang ditanam oleh majlis. So kita pergi cabut dan bagi pada mak kita ataupun kita bagi pada adik kita. So itu adalah perbuatan yang salah dan kita telah melanggar undang-undangnya. Seterusnya kita juga tidak bolehlah mencemarkan sungai, kita mengotorkan air terjun di kawasan majlis perbandaran. Jika kita lakukan itu pun kita dianggap salah dan melanggar peraturan ini. Seterusnya kita juga dan akhir sekali, kita juga tidak boleh untuk mengalih atau menggali tanah-tanah yang berada di bawah hak majlis. Contohnya kita pergi bercucuk tanam di bawah tanah majlis. Kita juga pergi berniaga di tanah majlis. Itu semua adalah perbuatan yang salah di sisi undang-undang kecil. Jadi apa pula yang akan terjadi kalau kita melanggar peraturan majlis ni? Peraturan majlis atau peraturan undang-undang kecil ni. Jadi jika kita melanggar, kita akan didenda sebanyak RM2,000 ataupun dipenjara bagi tempoh tertentu atau tidak melebihi 1 tahun. Selain itu, perbuatan kita seperti menconteng, melukis dan sebagainya di dinding dan sebagainya boleh ditarik balik atau dipadam. Perbuatan kita seperti kita menanam ataupun melakukan aktiviti di tanah majlis juga boleh disita. Jadi di sini kita dapat lihat peranan majlis memainkan peranan penting dalam menangani jenayah vandalisme ini. Kerana majlis bukan sahaja menjaga harta kerajaan, tetapi mereka juga menjaga harta komuniti. Seperti telah dinyatakan, pelbagai inisiatif telah diambil oleh pihak kerajaan maupun pihak syarikat korporat dalam membantras vandalisme terhadap alam sekitar di Malaysia daripada terus berlaku.
Nampaknya kesan dari inisiatif ini berjaya sedikit sebanyak membendung vandalisme terhadap alam sekitar apabila kita lihat masyarakat lebih berdisiplin terhadap undang-undang kecil yang telah diperketatkan oleh pihak kerajaan. Secara tidak langsung juga, masyarakat maupun pihak korporat lebih berhati-hati dalam melakukan aktiviti yang mendatangkan keburukan kepada alam sekitar. Baiklah, seterusnya masyarakat akan lebih terbuka dan dekat dengan informasi dan juga perkembangan isu semasa berkaitan vandalisme alam sekitar. Secara tidak langsung juga boleh membuka mata mereka apabila media massa, media cetak, media digital lebih giat menyampaikan berita, isu dan informasi lebih terperinci berkaitan vandalisme alam sekitar. Yang terakhir, kesan dari inisiatif membanteras vandalisme alam sekitar dapat dilihat apabila sumber alam terutama sungai, hidupan liar, hidupan akatik akan lebih terjaga dan terjamin. Ini juga dapat mengekalkan alam sekitar yang baik dan harmoni untuk masa akan datang. Perkara ini juga memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat yang menggunakan sumber alam sebagai aktiviti harian mereka seperti orang-orang asli yang duduk di pesisiran sungai. Baiklah, bercerita pula mengenai cadangan untuk menambah baik apa yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan, pihak syarikat korporat dalam membendung permasalahan vandalisme alam sekitar ini. Bagi saya, agensi kerajaan perlu lebih giat mengambil tindakan kepada pesalah-pesalah vandalisme tanpa berat sebelah ataupun unsur rasuah terhadap pihak-pihak berkepentingan bagi mereka. Ini agar masyarakat ataupun pihak korporat ini tak berani lagi lah untuk orang kata sengaja melakukan vandalisme terhadap alam sekitar seperti pembuangan toksik di sungai, pembuangan toksik di laut, penebangan pokok secara haram di kawasan-kawasan tanah reserve kerajaan. Seterusnya, bagi saya apa lagi yang boleh nak baik untuk membantu membanteras masalah vandalisme alam sekitar ini daripada terus berlaku adalah dengan memperbanyakkan lagi kempen-kempen yang sedia ada, terutama kepada lapisan anak muda. Kempen yang boleh diadakan mungkin saya cadangkan yang lebih ke arah digital ataupun lebih ke mengikut era teknologi pada masa kini lah. Sebab saya yakin kalau kita menggunakan konsep digital ataupun konsep yang lebih berteknologi, ia akan lebih dekat dengan masyarakat masa kini. Seterusnya, mungkin juga kita boleh giatkan lagi kelab-kelab ataupun maupun persatuan berkaitan dengan alam sekitar, cegah jenayah supaya lebih ramai masyarakat membantu untuk bersama-sama membanteras isu vandalisme alam sekitar ini daripada terus berlaku di Malaysia. Seterusnya, dapat dilihat syarikat-syarikat korporat seperti Petronas banyak mengajukan projek-projek berkaitan alam sekitar, biodiversiti, pemeliharaan haiwan, pemeliharaan alam sekitar, penjagaan hutan dan lain-lain. Namun, dilihat projek seperti ini kurang mendapat perhatian masyarakat. Penambahbaikan yang mungkin boleh dibuat terhadap projek yang mereka lakukan ini, mungkin pihak korporat ini boleh lebih orang kata melibatkan masyarakat yang lebih ramai dan giatkan lagi aktiviti projek seperti ini supaya orang ramai dapat tahu, dapat mendapat informasi dan juga mendapat kesedaran. Malah mungkin pihak-pihak korporat boleh wujudkan satu iklan ataupun video dokumentari berkaitan projek yang mereka lakukan agar dapat membuka mata masyarakat, memberi kesedaran kepada masyarakat seperti mana saya dapat lihat seperti syarikat Petronas yang tiap-tiap tahun orang tunggu-tunggu ternanti-nanti video-video iklan raya mereka. Jadi mungkin apa yang mereka buat pada iklan raya mungkin mereka boleh implementasikan kepada iklan ataupun video berkaitan penjagaan alam sekitar ataupun vandalisme alam sekitar supaya kita dapat menyentuh hati rakyat dan perasaan penonton agar dapat sama-sama orang kata memberi kesedaran terhadap alam sekitar. Kesimpulannya dapat dilihat tanggungjawab untuk menjaga alam sekitar ataupun membanteras isu vandalisme alam sekitar ini bukanlah terletak pada kerajaan maupun pihak korporat sahaja. Ia adalah tanggungjawab semua pihak untuk bersama-sama berganding bahu membanteras, membendung vandalisme alam sekitar ini daripada terus berlaku. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahzwan bin Azhar, bernombor ID 167943. Okey, sekarang saya akan memberikan kesimpulan daripada kajian ini. Apa yang boleh saya simpulkan ialah yang pertama, kita manusia sebagai penduduk tetap di muka bumi ini seharusnya menjaga dan memelihara bumi ini daripada terus tercemar akibat daripada perbuatan kita sendiri. Terdapat 4 jenis pencemaran yang perlu diberikan perhatian yang amat serius, iaitu yang pertama ialah pencemaran udara, kedua pencemaran air, pencemaran bunyi dan juga pencemaran tanah.
Pihak kerajaan telah pun membuat pelbagai peraturan dan inisiatif untuk membantu dalam memelihara alam sekitar ini daripada terus tercemar. Jadi, kita semua hendaklah mematuhi akan segala peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan dalam menangani isu permasalahan yang semakin berluasa ini. Kesimpulan kedua yang boleh saya simpulkan daripada kajian ini ialah syarikat-syarikat korporat yang berada di Malaysia boleh melibatkan diri mereka dalam membantu pihak kerajaan untuk menangani isu masalah ini. Seperti contoh, mereka boleh membuat satu program CSR yang boleh memberikan kesan positif kepada alam sekitar, seperti memastikan keadaan pantai dan sungai kita bebas daripada sampah sarap serta sisa-sisa toksik daripada perkilangan. Ataupun mereka juga boleh membuat satu kempen kesedaran mengenai alam sekitar kepada masyarakat setempat. Dengan pelibatan seperti ini, syarikat-syarikat ini bukan sahaja akan dipandang tinggi dan mulia oleh masyarakat setempat, malah secara tidak langsung akan memberikan kesedaran akan kepentingannya untuk menjaga alam sekitar ini pada masa hadapan. Hal ini kerana generasi pada masa hadapan juga turut dapat merasai akan keindahan dan keunikan yang ada pada alam sekitar pada masa kini.